Uh, Menteri, mohon penjelasan mengenai isu sikap Malaysia yang dinyatakan di Turki. Menteri, saya betulkan fakta kalau fakta ini agak tidak tepat. Apa yang diwawarkan lawatan Malaysia di Turki, isu Libya ini bukan isu yang diangkat oleh media ataupun perdana. Yang lebih diangkat pada faktanya ialah anugerah yang diberi, mungkin kerjasama ekonomi mungkin. Bukan, seingat saya bukan isu sikap Malaysia terhadap dengan izin crimes against humanity terhadap rakyat di Libya tersebut. Satu, mohon penjelasan. Yang kedua, kalau betul itu sikap Malaysia, saya mencadangkan dengan izin political capital Malaysia dan Malaysia di dalam OIC selaku mantan pengerusi, saya rasa bulan 6 ini akan diadakan satu World Islamic Economic Forum di Kazakhstan yang Malaysia terlibat amat secara langsung. Dan saya yakin isu demokrasi dan isu pembangunan, isu ekonomi adalah satu perkara yang berkait rapat. Dan saya rasa Malaysia perlu sekali lagi menyatakan sikap yang lebih tegas terhadap Libya ini, kerana seperti yang saya bahas tempoh hari, nampak seolah-olah Indonesia yang cuba menjadi kepimpinan di ASEAN dan juga di OIC, dan saya rasa Malaysia punya potensi untuk dengan izin to lead the issue. Mohon penjelasan. Tuannya Datuk yang dua soalan di sini, satu dari rakan saya dari Kinabatangan dan satu lagi dari balik pulau. Soalan OIC. Jadi kita semua sedia maklum bahawa dua perkara di sini. Satu yaitu satu pertubuhan yang dipanggil sebagai PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan satu OIC yaitu lebih kurang Islamic Council. Datuk yang kedua, tuan yang kedua, sebagai sebuah negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang lebih besar daripada pertubuhan OIC, maka negara kita Malaysia harus akur dengan tindakan yang diambil oleh pertubuhan yang dipanggil sebagai PBB ini atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerana ia lebih besar dari pertubuhan OIC. Itu menjawab kepada soalan yang telah diungkitkan oleh Kinabatangan tentang Israel. Sebenarnya Majlis Keselamatan PBB atau United Nations Security Council ada bertindak terhadap Israel. Resolusi telah dibuat, yaitu tentang apa yang harus dilakukan terhadap Israel. Jadi menyatakan bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mengambil tindakan langsung terhadap Israel itu tidaklah benar. Datuk yang dipertua, izinkan saya untuk terus dengan ucapan penggulungan saya. Malaysia telah menyertai mesyuarat tergempar jawatan kuasa wakil-wakil tetap ke OIC yang diadakan di Jeddah, Saudi Arabia pada 8 Mac 2011 bagi membincangkan krisis yang berlaku di Libya. Ini telah pun saya sentuh. Selain itu, Malaysia sebagai ahli jawatan kuasa eksekutif OIC juga telah mengambil bahagian dalam satu mesyuarat tergempar jawatan kuasa eksekutif OIC di peringkat menteri pada 19 Mac 2011 di Jeddah, Saudi Arabia. Antara lain, mesyuarat menyambut baik resolusi 1973 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mewujudkan zon larangan terbang atau dengan izin no-fly zone in Libya, dan memohon agar negara-negara anggota
supaya menyumbang ke arah perlaksanaan resolusi tersebut. Penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan baguslah yang kerajaan Malaysia telah terlibat sedikit sebanyak dalam urusan berkaitan dengan pergolakan di Timur Tengah, khususnya sebagaimana Yang Berhormat Timbalan Menteri sebutkan tadi dalam kes di Libya. Kes itu sudah sedang berjalan dan mungkin OIC terpaksa tunduk kepada tindakan-tindakan yang diambil oleh bangsa-bangsa bersatu dengan keputusan-keputusannya. Tetapi tidakkah kerajaan Malaysia bercadang setelah melihat perkembangan di seluruh dunia Arab hari ini, bukan sahaja di Libya, untuk membawa kepada mesyuarat-mesyuarat OIC satu pandangan tentang betapa pentingnya demokrasi diwujudkan di Timur Tengah, di dunia Arab dan di negara-negara OIC seluruhnya, supaya demokrasi yang tulen, pilihan raya yang bebas, fitnah-fitnah video dan penggunaan mahkamah tidak dilakukan oleh negara-negara OIC, bukan sahaja di Timur Tengah tetapi di negara seperti negara kita Malaysia ini. Terima kasih Yang Berhormat dari Tumpat. Menteri, soalan yang sama tentang Libya dan peranan OIC supaya dapat dijawab sekali. Terima kasih pada teman. Saya ingin menarik perhatian juga pada Timbalan Menteri tentang OIC ini. Kita tahu bahawa no-fly zone itu adalah daripada keputusan United Nations, bahawa ia telah dipersetujui oleh negara-negara Arab dan tadi disebut oleh OIC. Tapi malangnya, apa yang seharusnya OIC, khususnya daripada Malaysia selaku yang disebut tadi oleh rakan saya dari balik pulau, to lead this issue, ialah hari ini yang berlaku no-fly zone sekarang ni, apa yang berlaku dalam tindakan dan implementation itu menyebabkan kematian civilian yang hari ini sudah mencecah hampir beratus orang. Walaupun dia nak melaksanakan no-fly zone, tetapi dia telah melibatkan civilian yang mati ramai. Jadi soalan saya sekarang, bukan sahaja bersetuju, tapi OIC dan Malaysia seharusnya bersuara, implementasi kepada no-fly zone itu tidak akan membabitkan civilian. Ini persoalan yang saya minta Malaysia bawa di dalam OIC. Terima kasih Yang Berhormat dari Tumpat. Terima kasih Yang Berhormat rakan saya dari Parit Buntar. Saya telah jelaskan tadi, yaitu mesyuarat tergempar jawatan kuasa eksekutif OIC di peringkat menteri-menteri telah pun diadakan di Jeddah, Saudi Arabia pada 19 hari bulan Mac 2011 yang lalu. Dan cadangan dari Tumpat itu agar mesyuarat seumpama itu akan diadakan, kita akan ambil perhatian dan mudah-mudahan mesyuarat seumpama itu akan diadakan lagi. Tentang no-fly zone itu, di mana pasukan atau kapal-kapal terbang tentera udara bersekutu telah terbang di angkasa over the no-fly zone. Itu sebenarnya begini, Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, di bawah sanction no-fly zone, yaitu di bawah United Nations Security Council, no-fly zone ini mengenakan no-fly zone yang berarti zon udara itu jadi zon larangan di ruang udara untuk pesawat-pesawat atau kapal terbang kepunyaan Libya atau Muammar Gaddafi. Sebaliknya, kapal-kapal terbang udara, kapal-kapal terbang tentera udara kepunyaan tentera udara bersekutu dibenarkan terbang di no-fly zone area itu khusus untuk memantau sama ada kapal terbang kepunyaan Libya, khususnya kepunyaan Muammar Gaddafi ini, masih
di ruang udara. Itu sebenarnya apa yang terkandung dalam sanction no-fly zone itu. Walaupun dengan sedihnya seperti mana Parit Buntal telah sebutkan tadi, yang melibatkan nyawa rakyat sivilian atau orang awam, kita pun sedih dengan kejadian itu. Dari situ Tan Sri Yang Dipertua, selaku negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia dikehendaki untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperuntukkan dalam resolusi 1973. Batu dan siap. Sehubungan itu, Kementerian Luar Negeri akan mengadakan mesyuarat dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan bagi memastikan Malaysia mematuhi resolusi ini dan seterusnya melaporkan perkara ini kepada Majlis Keselamatan. Ya, Batu. Saya juga turut menyokong tentang pelaksanaan PBB ini. Dengan ini atas prinsip demokrasi. Saya terbaik dalam perkara ini, saya ingin dapat konsistensi perkara yang sama. Kalau pemimpin Libya yang membunuh warga negaranya, kita ambil tindakan. Tapi terhadap perkara yang sama, saya dapati pada Mac 22, Malaysia, Perdana Menteri kita menyatakan sokongan kita terhadap Saudi Arabia yang mengambil tindakan membantu Bahrain dalam tindakan menindas dan membunuh civilian, membunuh warga negara Bahrain sendiri. Saya tidak nampak kalau kita sebagai satu negara yang kredibel dalam pentas antarabangsa, kenapa kita ambil pendirian yang agak contradictory. Sebab banyak teman-teman dari Pertubuhan Hak Asasi Manusia di Timur Tengah telah membawa kes ini kepada saya dan tanya kenapa Malaysia mengambil tindakan yang berbeza dalam pembunuhan terhadap warga Bahrain. Kita sokong, tetapi Gaddafi kita kutuk, kita ambil tindakan yang tegas. Macam mana kita boleh justify perkara ini? Terima kasih rakan saya dari Batu. Kita akan ambil perhatian tentang perkara itu. Jadi saya tidak berhadiah untuk menjawab sekarang. Timbalan Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, I think cukuplah. Sikit je Timbalan Menteri. Kita terus, saya minta maaf, saya terus pergi ke isu bencana di Jepun. Timbalan Menteri, sikit saja. Parit Buntal dah 2 kali, tak apa. Terima kasih. Padang Terap. Padang Terap. Belum. Minta maaf lah. Dengan with the permission of Tan Sri Yang Dipertua, teruskan. Hak yang berhormat. Isu bencana di Jepun. Tan Sri Yang Dipertua, seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, usul mengenai bencana gempa bumi dan tsunami di timur laut Jepun yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 17 hari bulan Mac 2011 yang lepas. Usul ini telah dibahas dengan panjang lebar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, keadaan di Jepun setakat ini masih lagi berada dalam keadaan terkawal, dan pihak kerajaan Jepun masih lagi terus memantau perkembangan situasi di seluruh negara Jepun bagi memastikan keselamatan orang ramai terjamin. Rakyat dan pelajar Malaysia di Jepun juga telah dinasihatkan agar mematuhi arahan oleh pihak berkuasa tempatan Jepun. Berkenaan rancangan membawa pulang rakyat dan pelajar Malaysia seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat rakan saya dari Kuantan, kerajaan telah bersetuju supaya rakyat dan pelajar Malaysia dari kawasan-kawasan yang terjejas teruk akibat daripada kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di timur laut Jepun seperti di Miyagi, Fukushima, Iwate dan Ibaraki dibawa pulang menggunakan perkhidmatan pesawat sistem penerbangan Malaysia MAS
dan akan ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Warga negara Malaysia yang terlibat dan berhasrat untuk pulang perlulah mendaftar diri di pejabat kedutaan besar Malaysia di Tokyo. Penyelarasan akan dilakukan untuk mendapatkan tempat penerbangan dengan mas, dan keputusan ini hanya terhad kepada penerbangan balik atau sehala sahaja dari Jepun ke Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga 22 Mac 2011 ini, seramai 104 orang warga negara Malaysia di kawasan yang terjejas telah dibawa pulang ke Malaysia. Selaras dengan seruan yang amat berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan usul mengenai ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan dan rakyat Jepun di Dewan Rakyat pada 17 Mac yang lalu, Kementerian Luar Negeri telah mengaktifkan tabung bencana Kementerian Luar Negeri dalam usaha meringankan beban yang ditanggung mangsa-mangsa bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda timur laut Jepun pada 11 Mac 2011. Tabung ini ditubuhkan pada tahun 2006 di bawah Seksyen 9 Akta Tata Cara Kewangan 1957 dengan mandat untuk mengurus dan menyelaras sumbangan daripada orang ramai bagi membantu mangsa-mangsa yang ditimpa bencana di luar daripada Malaysia. Orang awam boleh menghulurkan bantuan sumbangan kewangan melalui cek ke Kementerian Luar Negeri atas nama Tabung Bencana Kementerian Luar Negeri. Usaha murni ini menggambarkan keprihatinan rakyat Malaysia membantu mereka yang sedang dilanda kesusahan tanpa mengira batasan sempadan. Akhir kata, Tan Sri Yang Di-Pertua Menteri berkaitan, mungkin Menteri boleh respon sekali. Menteri mohon penjelasan sikit kerana soalan Lipis pun berkaitan dengan soalan saya juga tadi, iaitu mengenai kaki tangan Kementerian Luar. Saya pertama sekali untuk tujuan rekod lah, terima kasih kepada kesungguhan yang ditunjukkan. Saya tengok ada dalam website dan sebagainya, kesungguhan. Walau bagaimanapun Menteri, saya menggesa kepada Menteri, Pekan dan sebagainya, di kala ini, di kala keperluan respon, reaksi, gerak kerja yang pantas dan sekiranya gagal dilaksanakan dengan cepat akan memberi reaksi yang negatif, terutama melibatkan imej negara. Saya cadangkan Menteri di peringkat ini, Menteri, pengajaran yang paling saya rasa yang paling langsung ialah support system ataupun sistem sokongan kepada kementerian ini. Saya rasa perlu diperkasakan lagi. Seperti yang saya tegaskan, mungkin Menteri tidak respon secara khusus, dikala soft power ini, kuasa ya soft power ya, bukan military might saja, kita memerlukan dengan izin kecanggihan, sophistication, terutama saya respon oleh kita punya pegawai di belakang. Menteri juga perlu mengadakan respon yang cepat. Dan saya yakin Dewan ini mungkin boleh bersetuju, dan saya mohon Menteri memberi penjelasan sejauh mana pentadbiran hari ini memberi sokongan dari segi sistem sokongan, dan kalau perlu kita perlu minta tambah lebih sikit untuk pegawai, dengan syarat pegawai semua kerja kuat lah. Saya yakin kerja kuat. Mohon penjelasan. Terima kasih rakan saya dari Lipis dan juga Balik Pulau. Di Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Di-Pertua, saya yang terlibat secara langsung dalam operasi piramid dan operasi-operasi seterusnya, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai bawahan Kementerian Luar Negeri yang telah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi dan jitu. Kerana tanpa komitmen mereka dengan tenaga yang agak terhad, mustahil, sebagai contoh, kita dapat memindahkan hampir 8,000 orang dari Jeddah ke Malaysia dalam masa hanya 6 hari. Tetapi komitmen mereka
sehingga tidak cukup tidur di pejabat dan sebagainya, haruslah dihargai oleh setiap rakyat Malaysia. Jadi Dato' Yang Dipertua, saya sekali lagi mengulangi agar permintaan, yaitu hasil dari ucapan atau semasa perbahasan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, khususnya dari Yang Berhormat Kubang Krian dan Yang Berhormat Balik Pulau kawan saya tempoh hari, yang menyarankan agar Kementerian Luar Negeri bajetnya ditambah. Kita harap kerajaan akan dapat menambah. Menteri, sedikit celahan ringkas. Sedikit berjalan. Sedikit boleh. Sikit. Ya. Boleh celahan ringkas. Nanti dulu sekejap, sekejap macam. Jadi sebenarnya pada tahun 2011 sebagai contoh, tahun 2010 kita memohon sebanyak 608,000 ringgit, tapi hanya diberikan 560,000. Lepas itu 600 untuk tahun 660 untuk tahun 2011 kita memohon 669,000, kita hanya diberi 579,000. Menteri, sikit tambahan Menteri. Saya mencadangkan itu dengan juga menggariskan juga satu tata kelola yang tepat. Kita tidak boleh belanja kepada EPCO 70 bilion lebih, tetapi untuk buat kerja-kerja public diplomasi dengan izin hanya bawah pada 10 juta. Mungkin 3-4 juta, saya tahu perkara itu. Itu sukar. Tapi apa yang saya katakan di sini, Pak Menteri, di dalam kita menggesa supaya belanja itu ditambah, tetapi kita tidak boleh, contohnya sekarang wakil tetap di masa-masa bersatu perlu dikosongkan, tetapi sehingga hari ini perkara itu belum selesai. Jadi kita di sini tahu dinamika dasar luar punya impak langsung ke dalam dasar dalaman, tetapi tidak boleh kerja-kerja sebegini mesti dilantik 6 bulan sebelum dan sebagainya, kerana kita akan tertinggal. Jadi saya rasa di dalam kita tahu kesukaran teman-teman kita kementerian, tapi dari segi tata kelolanya juga perlu lebih Tan Sri, tuntas dan jelas, seperti yang kata, tegas. Saya pohon penjelasan Menteri. Boleh Menteri sekali ringkas. Macam. Terima kasih, betul, terima kasih Menteri. Pada akhir sebelum Lipis dan Balik Pulau mencelah tadi, ada ayat tergantung pada penjelasan Timbalan Menteri berkenaan dengan galakkan rayuan supaya rakyat Malaysia banyak memberikan bantuan kepada Jepun yang ditimpa bencana. Hal yang saya nak sentuh Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah soal bantuan apabila negara luar mengalami musibah. Saya ingin tanyakan perkara khusus Yang Berhormat Timbalan Menteri. Beberapa tahun lepas apabila Israel menyerang Gaza dan menyaksikan banyak kerosakan rumah, hospital, sekolah, kematian rakyat awam, punca air bersih, semuanya dimusnahkan, rakyat Malaysia juga banyak membantu. Bantuan kepada negara luar yang ditimpa musibah dan bencana ni, bolehkah Timbalan Menteri terangkan pada Parlimen melalui saluran mana sebenarnya disampaikan? Saya katakan begitu sebab beberapa minggu lepas delegasi dari Palestin datang berkunjung ke Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kerjasama baik Wisma Putra dalam memudahkan kunjungan ini. Mereka dari Gaza yang diketuai antara lain oleh Mahmud Al-Khadun dan Muaz Haniyeh, anak kepada Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Antara yang ditimbulkan ialah dana bantuan tempoh hari sebenarnya tak sampai kepada government of the day di Gaza, ya, yang ditimpa bencana. Tapi saya tahu melalui usaha rakyat Malaysia untuk mengumpul dana itu, dananya memang terkumpul jumlahnya, tapi kita tak pernah tahu siapa yang accountable kepada dana, kepada siapa disalurkan di sana, ya. Hal ini kita dapat daripada, dengan izin, first hand information. Rombongan ini menemui menteri-menteri dan juga wakil-wakil daripada pakatan, ya, bahkan mereka turut memberikan sokongan waktu kita menubuhkan sebuah NGO yang kita panggil Palestine Cultural Organisation of Malaysia, PICOM.
yang turut dianggotai Board of Trustee-nya daripada wakil kerajaan dan daripada pembangkang, bagi menunjukkan dari sudut isu Palestin kita boleh duduk berbincang. Sebab itu bila ditimbulkan perkara ini, bantuan kita sangat dengar, kita dengar tentang rakyat Malaysia yang pemurah, tapi mereka tak tahu ke mana sebenarnya disalurkan. Dana itu sampai ke mana sebenarnya. Barangkali Timbalan Menteri ada maklumat yang boleh membantu menerangkan duduk sebenar perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat dari Macan. Perkataan saya ingat yang saya dapat dari apa yang telah dicurahkan oleh Yang Berhormat dari Macan itu, iaitu perkataan transparansi. Jadi bagi tabung amanah rakyat Palestin setakat ini telah menyumbang dana sebanyak lebih dari 10 juta ringgit, iaitu melalui projek-projek yang telah disalur kepada NGO yang menjalankan kerja kemanusiaan di Gaza. Itu jawapan kepada Yang Berhormat dari Macan. Jadi Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, Menteri satu. Saya tidak memberi aluan. Kalau tak bagi ni saya tak boleh tidur malam ni, Menteri. Tak boleh tidur. Kalau tak boleh tidur saya bagilah. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya sikit satu perkara yang sering ditanyakan oleh ramai orang di luar sana. Sekarang kedudukan pasukan SMART kita, di manakah, bilakah mereka telah pergi ke sana, dan di manakah lokasi mereka ini bertugas, dan berapa ramai, dan adakah kita dapat memberi satu khidmat yang terbaik bersama-sama dengan pasukan-pasukan lain. Terima kasih. Mengenai SMART itu, apa nama pasukan SMART, saya telah dimaklumkan, dan saya percaya Yang Berhormat pun sedia maklum bahawa kerajaan Jepun telah memaklumkan atau mengucapkan terima kasih kepada Malaysia kerana telah menawar bantuan pasukan SMART. Walau bagaimanapun, saya ulang, walau bagaimanapun kerajaan Jepun sendiri tidak bersedia setakat ini untuk menerima pasukan SMART Malaysia, dan ramai lagi orang pasukan asing lain, kerana mengikut mereka masih mengenakan skala bencana yang berlaku. Ini berarti negara Jepun masih berpendapat bahawa tanpa sokongan pasukan SMART dari Malaysia dan juga beberapa negara lain yang telah meminta agar pasukan penyelamat mereka diterbangkan ke Jepun, negara Jepun berpendapat bahawa mereka masih dapat mengawal keadaan.